siapa? Ismail. Ismail tu, Nabi Ismail tu keturunan dia akhir sekali Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab tu orang Melayu dia boleh sebut macam-macam. Dia boleh ikut bahasa Inggeris. Ustaz, Ya. ada orang main chat. Awak jangan main chat tau. Sebab apa? Bila direkodkan dengan chat awak pun direkodkan juga. Awak jangan main. Dengar perhatian pada ustaz mengajar. Faham? Dengar, tolong beri perhatian kepada ustaz mengajar. Awak jangan main chat kat belakang ustaz. Itu namanya tak ada adab. Tak beradab. Ingat orang yang tak beradab ketika belajar, dia tak akan dapat ilmu. Ingat, murid-murid ataupun sesiapa sahaja yang sedang belajar tetapi tidak beradab, dia tidak akan dapat ilmu. Dia tidak akan dapat ilmu. Walaupun ustaz tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Sebab apa? Yang beri ilmunya Allah, bukan ustaz. Yang beri ilmunya Allah, bukan ustaz. So, Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Beradab atau tidak. Beradab ketika dalam kelas atau tidak. Allah yang nampak walaupun ustaz tak nampak. Dan Allah yang memberi barakah. Dan Allah yang memberi ilmu. Dan Allah yang beri awak pandai. Dan Allah yang beri awak faham. Kalau awak tidak beradab, memang Allah tak berikan orang tak beradab. Sebab Nabi ada cakap, sebaik-baik di kalangan kamu adalah antaranya ialah orang yang beradab, orang yang berdisiplin, orang yang beradab, iaitu orang yang akhlaknya baik. Nabi cakap Nabi kata orang yang terbaik di sisi kamu ialah orang yang berakhlak dan beradab yang baik. Itu dia. Maknanya bila terbaik, maksudnya kita belajar kita dapat ilmu. Kita belajar kita dapat pahala. Kita belajar kita dapat barakah daripada Allah. Kita belajar kita dapat faham apa yang ilmu yang cikgu ajar. Tolong beradab. Berikan perhatian kepada ustaz yang mengajar. Kalau sekiranya kamu masuk kelas sekadar nak dapat markah di akhir tahun, markah itu je lah kamu dapat. Tapi pandainya tidak pandai. Orang lain belajar sampai akhir tahun dapat pandai. Faham, tahu, reti. Tapi kamu sampai akhir tahun tak faham sampai kesudah. Ilmu pun tak dapat. Bila ditanya apa yang kamu belajar sepanjang tahun ni, tak tahu. Tak tahu apa benda. Kalau tak tahu apa benda, kenapa kita belajar? So, itulah tujuan. Kita belajar ialah nak cari ilmu, nak dapat ilmu, nak dapat faham, nak matangkan fikiran. Nak kita jadi hebat. Sebab berbeza orang yang tak ada ilmu dia tidak akan hebat. Tapi orang yang ada ilmu serta dia amalkan ilmu tersebut, dia adalah yang terhebat. Awak tengok yang kerja gaji tinggi-tinggi besar-besar apa, nak cakap yang kita nampak lah kan. Yang kita nampak darjat yang Allah angkat orang berilmu ni, yang mana orang berilmu ni hebat, gaji besar-besar tinggi-tinggi, ilmu dia banyak. Sebab apa ilmu dia banyak ni? Belajar betul-betul. Kita bukan nak menghina yang rendah-rendah. Mungkin yang rendah-rendah rezekinya setakat itu sahaja. Kerana apa? Kerana kesilapan diri dia juga. Tak belajar betul-betul. Tidak beradab. Mungkin juga dia malas untuk belajar. Kalau awak tak percaya, awak pergi tanyalah siapa-siapa yang cuba tanya Pak Cik Gad. Bukan kita nak menghina Pak Cik Gad, tapi itu adalah realiti. Tanya Pak Cik Gad, Pak Cik dulu belajar sampai mana? Sampai universiti ke? Sampai dapat ijazah ke? Sampai dapat doktor PhD ke? Saya rasa tak ada. Tak pernah ada lagi kat Malaysia yang belajar sampai PhD tapi jadi jaga je, guard je. Sebab memang tak layak untuk jadi guard bila dah ada ilmu tinggi. Memang tak sepatutnya diletakkan di tempat yang begitu. Orang ilmu tinggi ni mungkin dia letak di tempat yang sesuai dengannya. Iaitu mungkin dia kena jadi pensyarah. Sebab dengan ilmu yang ada tu dia nak sampai pada orang lain pula. Tu jadi pensyarah dekat universiti. Ataupun jadi pakar kedoktoran, pakar apa, pakar macam-macam pakar.
sudah tentu dibayar gajinya banyak. Tak ada pakar ataupun pensyarah dibayar gajinya 500. Tak ada. Tapi kalau sekali dia pergi ceramah 1 jam orang bayar 500 tu ada. 1 jam je dia ceramah, dia bagi ilmu, orang bayarkan dia 500. Itu ada. Tak cakapnya dia ni, itulah Allah dah cakap, aku akan angkatkan darjat, beberapa darjat tinggi daripada orang yang tak ada ilmu. Orang ada ilmu ni aku angkat dia tinggi beberapa darjat daripada orang tak ada ilmu. Dah memang macam tu. Dah memang macam tu. Itulah sebab kita kena belajar sungguh-sungguh. Kena belajar sungguh-sungguh. Sebab tanpa ilmu kita hidup sesat. Ingat tanpa ilmu dan petunjuk Allah kita hidup sesat. Tanpa ilmu dan petunjuk Allah kita hidup sesat. Dan petunjuk Allah tu datang apabila adanya ilmu. Apabila kita ada ilmu, petunjuk Allah tu boleh datang dengan mudahnya. Apabila kita ada ilmu, petunjuk Allah tu datang dengan mudah. Tak ada ilmu, petunjuk Allah tu nak datang pun susah. Ada kata-kata Imam Syafi'i, kalau tak salah Ustaz, al-ilmu la ya'ti, macam mana lupa dah lepas tu, cumanya ilmu itu tidak akan datang kepada orang yang berdosa. Ilmu itu tidak akan datang kepada orang yang berdosa. Dan ilmu itu adalah petunjuk. Ilmu itu tidak menyuluh, tidak menjadi petunjuk kepada orang yang berdosa. Al-ilmu la al-ilmu Ustaz lupa macam mana dia punya tu. Tidak akan dapat orang yang tidak akan menjadi petunjuk kepada orang yang berdosa. Ilmu itu tidak akan menjadi petunjuk. Ingat kita kena belajar sungguh-sungguh, berikan perhatian. Okey, baik. Seterusnya kita nak baca muka surat ni Dhad. Dhad. Iaitu Dhabbun. Baris depannya, baris atas Dhabbun. Dhabbun ni dhab. Apa makna? Apa binatang dhab ni Ustaz? Tak tahu apa ya. Okey, dhab ni ialah sejenis biawak. Tapi hidup di padang pasir. Lidah dia bukan bercabang macam biawak Malaysia. Tapi lidah dia macam lidah orang. Dan dhab ni boleh makan. Boleh makan, ini binatang dia. Awak nak tengok tak dhab dekat ni? Dekat apa? Okay, Ustaz dekat cari dekat web, website Google mana Google. Biawak tu boleh makan Sekejap Google. Dhab ni, Ustaz tunjuk gambar dhab. Okay, Google. Sekejap ya, dhab. Sekejap Ustaz stop dulu presentation yang ni. Ustaz. Okey, nampak ya dhab? Inilah binatang dhab ni ni. Gambar besar kat sini ada, nampak tak? Dia macam biawak sikit. Tapi kepala dia macam kepala penyu, tidak kepala biawak. Badan dia tu macam biawak sikit. Kepala dia macam kepala penyu. Tak nampak. Tak nampak. Dia makan orang ke? Nampak lah. Nampak. Nasi Arab tak. Ni kan. Okey, dengar Ustaz cakap. Besarnya. Ni kepala dia macam kepala penyu. Lepas tu ada yang besar, ada yang kecil. Apa badan dia macam ni. Yang banyak isinya dekat ekor ni. Isi dia dekat ekor banyak. Lain tak banyak. Perahnya adalah sikit. Kawasan ni pun dia penuh dengan perut. Kepala ni apa ni adalah dhab. Kita tengok Dia makan daging ke Ustaz?
Dia tak makan daging. Dhab ni tak makan daging. Kalau biawak Malaysia dia makan daging kan, dia makan ayam, dia makan apa lagi, macam-macam, dia makan telur kan. Yang ni tak, dhab ni tak, dia hanya makan sayur sahaja. Ini antaranya, ni dekat padang pasir ni. Dia makan sayur sahaja, dia masuk dalam lubang ini. Ini yang gemuk sikit ni, gemuk besar, tengok makan banyak ni. Dan dia tak gigit orang. Dia jinak. Dia kalau kita dapat tu jinak. Kalau tak pada pasir memang dia akan lari laju. Bila dah ada dekat, dah tahu rumah kita apa semua, dia jinak sangat. Dia boleh gosok. Ustaz pun nak gosok-gosok main-main dengan pot dekat rumah kawan Ustaz di Mesir tu. Ni adalah dhab. Dan banyak khasiat dia. Ini yang kecil ni mungkin baby lagi. Baby. Inilah dia dhab. Baby dhab. Ni orang dah potong-potong ni. Potong-potong. Ini apa ni? Ini apa dia punya ni? Ekor dia berduri. Dia buat jadi makanan ni. Ini buat sup. Sedap ni. Buat sup. Makan. Kita boleh makan. Saya tak nak makan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni dia tangkap, dia pun masak kan. Dia masak, dia jemput Nabi, Nabi pun datang tengok. Jemputlah Nabi makan. Nabi kata, aku tak makan sebab aku tak makan benda ni. Sebab dianya tak ada di tempat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda tu Nabi tak larang sahabat lain makan. Maknanya boleh makan. Kalau benda tu tak boleh makan, Nabi sudah tentu Nabi halang. Nabi akan cakap, mungkin Nabi akan cakap, ni tak boleh makan ni, haram makan. Maknanya benda ni haram. Tapi Nabi tak cakap pun gitu, Nabi biarkan sahabat makan. Nabi tak makan. Kenapa Nabi tak makan? Nabi cakap tak ada tempat aku, kata Nabi. Maka Nabi pun tak makan lah sebab biasa. Tak, Nabi kata Nabi tak makan. Ada seorang dia orang India, dia dah ambil biawak. Lepas tu dia bunuh, dia masak. Nah, itu biawak lain. Biawak memang tak boleh makan. Biawak orang Islam tak boleh makan. Tapi dhab ni orang Islam boleh makan sebab tak ada tegahan daripada Nabi. Tak ada tegahan. Cuma Nabi tak makan je. Tapi dhab ni sebenarnya banyak khasiat dia. Banyak khasiat dia, tambah tenaga dan lain-lain lagi. Okey, baik. Kita pergi sambung balik ke kita punya buku kita. Sambung balik Zaza nak pergi tandas. Silakan. Nak pergi tandas, silakan. Okey, seterusnya. Dhabbun. Dhabbun. Yang ni pula difda'un. Kata difda'un. Ini duyuf. Duyufun. Tetamu. Duyuf ni tetamu. Khudarun. Khudarun. Barihatana khudarun. Sayur. Okey. Mudifun. Mudif. Mudif sama dengan duyuf. Iaitu mudif. Tetamu. Mudif. Tetamu khas, jemputan. Mudif. Bahasa Melayu pun ada sebut mudif. Gitu dia. Okey, wudu'un. Ambil wuduk lah. Ambil wuduk. Apa, air semayang. Kalau orang Melayu sebut air semayang kan. Mudif. Okey, baik. Ustaz nak minta apa baca? Nur Zahwa Sumayyah. Bila bagi respon Nur Zahwa. Ya. Nur Zahwa sila baca perkataan ini. Yang Ustaz highlight ni. Apa ni? Dhabbun. Kuat sikit Ni. Difda'un. Yang ni pula. Duyufun. Ahsanti, barakallahu fika. Okey, orang lain pula.